Assalamualaikum dan selamat pagi. Baiklah, pada hari ini kita akan mengupas cerpen Ahmad Mutawakil. Cikgu yakin semua pelajar sudah baca cerpen ini sebab cikgu sudah berikan tugasan di dalam kelas tutorial. Baik, kita pergi kepada sinopsis. Cerpen Ahmad Mutawakil atau Zainal Rashid Ahmad telah menggunakan pendekatan surut balik tentang kisah perjuangan Ahmad Mutawakil dan menzahirkan cintanya terhadap bangsa dan negara. Nah, cerita ini tentang surut balik atau imbas semula. Cinta Ahmad Mutawakil yang parah ditembak telah memeranjatkan penduduk kampung yang ketika itu berdoa seusai sholat maghrib. Nah, seusai ini maksudnya setelah siap. Setelah siap kan kita berdoa, tiba-tiba Ahmad Mutawakil muncul di depan surau dan memeranjatkan penduduk kampung dengan keadaannya cedera parah. Setelah menjelaskan keadaan Ahmad Mutawakil yang parah, terkulai lalu pengsan, penulis mula mengimbas kembali kisah perjuangan anak muda tersebut bermula daripada perubahan sosioekonomi penduduk kampung kesan kehadiran Tuan Booth sekeluarga. Kehadiran mereka bukan sahaja meningkatkan ekonomi penduduk kampung, malah Ahmad Mutawakil membesar sebagai pemuda berilmu hasil bantuan anak Tuan Booth, Sandra. Dia bukan sahaja menjadi penyebar maklumat tentang al-hewal semasa kepada masyarakat di kampungnya, malah turut bekerja membaca dan menjawab surat-surat rahasia daripada Inggris untuk kumpulan anti Jepun. Nah, inilah dia ceritanya. Cerpen diteruskan lagi dengan Ahmad Mutawakil menyampaikan kabar kepada penduduk kampung tentang pengeboman Hiroshima dan Nagasaki yang membawa kelegaan dan rasa bersyukur mereka. Ahmad Mutawakil kemudiannya digambarkan sebagai pemuda yang berjiwa pemimpin apabila dia dapat mempengaruhi penduduk kampung dengan pidatonya yang membangkitkan semangat patriotisme dalam jiwa mereka. Dalam masa yang sama, Ahmad Mutawakil berjaya mengajak penduduk kampung untuk menjalinkan silaturahim dengan Tuan Booth sekeluarga yang tidak pernah memusuhi masyarakat di situ. Cerpen ini juga dikembangkan dengan kisah hubungan antara Ahmad Mutawakil dengan Sandra yang sering menjadi tanda tanya kepada penduduk kampung. Nah, tengok sumbangannya si Ahmad Mutawakil. Dia menyampaikan berita kepada penduduk kampung tentang pengeboman Hiroshima dan Nagasaki yang memberikan kelegaan. Dia juga digambarkan sebagai pemuda yang dapat mempengaruhi ramai penduduk dengan pidatonya untuk membangkitkan semangat patriotisme. Dia juga berjaya mengajak untuk menjalankan silaturahim yang baik kepada Tuan Booth sekeluarga. Ya. Tuan Booth keluarga ini adalah keluarga orang putih yang menjalankan yang mempunyai kebun getah di tempat itu, di kampung Ahmad Mutawakil. Ya, disebabkan dia orang putih, tapi dia mesra dengan orang kampung dan tidak memusuhi masyarakat di situ. Tuan Booth ini selalu pergi ke surau untuk bercerita dengan orang kampung yang ada di situ. Plot dirumitkan lagi dengan situasi 16 Jun 1948 di Perak, apabila darurat diisytiharkan karena Parti Komunis Malaya mula menggila. Ahmad Mutawakil tetap mengajak masyarakat kampungnya berjuang tanpa menghiraukan keselamatan dirinya. Walaupun pihak komunis telah memberi amaran kepadanya melalui Tuan Booth agar tidak menghasut orang kampung membenci komunis. Ahmad Mutawakil ini mengajak orang kampungnya supaya melawan komunis, ya, sehingga komunis marah dan askar komunis itu pergi di rumah Tuan Booth untuk mencari Ahmad Mutawakil. Tapi Ahmad Mutawakil tiada di sana, lalu dia mengugut Tuan Booth dan bagi amaran kepada Ahmad Mutawakil supaya tidak meneruskan perjuangannya untuk menentang atau membenci komunis. Kemuncaknya, Ahmad Mutawakil berjaya meniupkan semangat perjuangan
begitu mendalam dalam jiwa penduduk kampung melalui pidato, citra merdeka, dan kritikan terhadap bangsa Melayu yang sanggup diperalat oleh Partai Komunis Malaya. Setelah ditemui oleh seorang budak laki yang tidak dikenali, seusai majelis ceramah tersebut, Ahmad Mutawakil pergi tidak pulang-pulang sehingga dia datang pada malam esoknya di Suro Kampung dalam keadaan yang berlumuran darah. Ahmad Mutawakil terbunuh, namun semangat perjuangannya terus membara dalam masyarakat kampung, sama seperti mereka rindu akan kata-kata semangat anak muda itu, tanah Melayu pasti merdeka. Tuan Booth sekeluarga pulang ke England seminggu selepas tanah Melayu merdeka. Namun rasa cinta yang mendalam sandera terhadap Ahmad Mutawakil telah membawa dia pulang ke kampung tersebut untuk meneruskan kehidupannya di situ. Nah, begitulah bagaimana Ahmad Mutawakil itu mati. Ya. Selepas ceramah kan, Ahmad Mutawakil pergi. Ada seorang budak membisikkan sesuatu di telinganya, kemudian dia pergi, dan Ahmad Mutawakil tidak balik, tapi dia balik pada malam esok harinya di surau dalam keadaan yang parah dan berlumuran darah. Dan Ahmad Mutawakil pun mati. Oke. Seminggu selepas tanah Melayu merdeka, Tuan Booth sekeluarga pun balik di England. Tetapi atas rasa cinta Sandra, anak Tuan Booth kepada Ahmad Mutawakil, maka dia pun balik ke kampung tersebut dan meneruskan kehidupannya di situ. Ini temanya agak panjang, memaparkan tema perjuangan menentang penjajah. Siapa yang menentang? Ahmad Mutawakil. Ahmad Mutawakil merupakan watak utama dalam cerpen ini, telah mensirkan cintanya terhadap bangsa dan negara melalui perjuangan menentang penjajah Inggris, Jepun, dan komunis. Ahmad Mutawakil telah menggunakan penguasaan ilmunya dalam menjadi penyebar maklumat tentang penjajah kepada masyarakat di kampungnya. Sejak usia belasan tahun lagi, Ahmad Mutawakil telah menunjukkan dirinya sebagai seorang pemimpin yang mudah dan berpengaruh. Hal ini dibuktikan oleh pidato-pidato yang disampaikan kepada masyarakat kampung untuk meniupkan semangat patriotisme dalam diri setiap ahli masyarakat. Ahmad Mutawakil merupakan seorang pemuda yang punya semangat perjuangan yang tinggi sehingga akan tidak sanggup menerima sebarang pujian selagi tanah Melayu belum merdeka. Dia sanggup menggadaikan nyawanya untuk menentang komunis dan akhirnya dia terbunuh sebelum mengecap kemerdekaan tanah Melayu. Perjuangan dan pengorbanannya terus diingati oleh masyarakat kampungnya, sama seperti mereka mengingati anak-anak kata-kata anak muda itu, tanah Melayu pasti merdeka. Nah, temanya memaparkan semangat menentang penjajah. Siapa? Ahmad Mutawakil. Dia menyebarkan pidatonya untuk membangkitkan semangat orang kampung. Tapi akhirnya dia mati, dibunuh oleh komunis. Tetapi sebelum kemerdekaan tanah Melayu dia sudah mati. Tetapi orang kampung sentiasa mengingatinya, sama seperti mengingati kata anak muda itu, tanah Melayu pasti merdeka. Persoalan. 1. Persoalan tentang perubahan sosioekonomi masyarakat kampung. Oke. Masyarakat kampung pada waktu itu mereka hanya bertani secara sara diri, tapi kedatangan Tuan Booth keluarga merubah sosioekonomi kampung. Beliau mengupah beratus-ratus buruh termasuk penduduk kampung sendiri untuk meneroka belukar dan meluaskan penanaman getah dulu secara diri untuk keperluan keluarga. Sekarang kedatangan Booth, mereka sudah ada uang sebab Tuan Booth mengupah mereka. Kedua, persoalan tentang kepentingan sikap berdikari dalam kehidupan. Oke, Ahmad Mutawakil belajar berdikari setelah kematian bapaknya. Wan Sadir dengan cara bekerja dengan orang putih. Mati saja si bapaknya Wan Sadir, dia tinggal bersama dengan Tuan Booth dan berdikari di situ. Ketiga, persoalan kesan kedatangan penjajah. Nih,
Kedatangan penjajah yang membawa kepada serangan telah menyebabkan seluruh ketenangan hidup masyarakat kampung hilang. Ada yang dibunuh, dirompak, kemudian anak dara dirogol dan sebagainya oleh penjajah. Ini kesan kedatangan penjajah. Keempat, persoalan tanggung jawab seorang pemimpin. Imam Ngahdraman bergegas meninggalkan surau selepas sholat isya untuk mencari Ahmad Mutawakil yang kehilangan tempat menumpang nasib setelah keluarga Tuan Bos keluarga akibat kedatangan Jepun dan mengambil Ahmad Mutawakil sebagai anak angkatnya. Baik, setelah Wan Sadir mati, ayah kepada Ahmad Mutawakil, dia tinggal bersama Tuan Bud. Tetapi waktu Jepun menyerang, Tuan Bud telah balik ke England dan Imam Ngahdraman lah yang memelihara Ahmad Mutawakil. Kelima, persoalan kepentingan menguasai ilmu dalam kehidupan. Ahmad Mutawakil menjadi tempat penduduk kampung mendapatkan maklumat tentang hal ehwal semasa karena dia boleh menulis dan bercakap dalam bahasa Inggris. Keenam, persoalan semangat patriotisme dalam perjuangan mendapatkan kemerdekaan. Contoh, Ahmad Mutawakil menyeru ahli masyarakat agar mengikis tabiat buruk dan berjuang mengubah sikap dan pandangan sempit bangsa Melayu untuk merdeka. Nah, inilah Ahmad Mutawakil sentiasa menasihati orang kampung atau masyarakat Melayu. Binaan plot. Permulaannya, Ahmad Mutawakil muncul di surau dalam keadaan cedera parah. Penulis mengimbas kembali sejarah pembukaan kampungnya dan kedatangan keluarga Inggris membuka estate geta di kampung itu. Ahmad Mutawakil remaja yatim piatu bekerja dengan keluarga Inggris itu. Apabila perang meletus, keluarga Bud meninggalkan kampung itu dan Ahmad Mutawakil menjadi anak angkat Imam Ngahdraman. Nah, mula-mulai cerita dalam cerpen itu, Ahmad Mutawakil kan muncul dengan keadaan yang cedera parah. Setelah itu, penulis itu mengimbas tentang Ahmad Mutawakil ini dari kecil sampailah dia dewasa. Ya, dia bapaknya meninggal, terus Ahmad Mutawakil bekerja dengan keluarga Inggris. Oke, hidup dengan keluarga Tuan Bud. Kemudian apabila perang meletus, Jepun datang, keluarga Bud meninggalkan kampung. Ahmad Mutawakil diambil oleh Imam Ngahdraman sebagai anak angkat. Perkembangan. Perang tamat apabila Jepun menyerah kalah. Jadi keluarga Bud pun balik lagi di kampung itu. Ahmad Mutawakil semakin aktif dengan pergerakan melalui menuntut kemerdekaan. Selepas Jepun kan komunis. Lepas itu Ahmad Mutawakil ini pula seorang pejuang untuk membebaskan tanah Melayu dan menuntut kemerdekaan. Tuan Bud menjalin hubungan yang baik dengan penduduk kampung dan sering mengundang mereka ke majlis yang diadakan di banglonya. Dulu orang kampung tidak mau pergi ke banglo Tuan Bud seperti ini orang putih. Tapi Ahmad Mutawakil ini menyesatkan orang kampung supaya menjalinkan hubungan yang baik dengan keluarga Bud. Lagipun Tuan Bud ini orangnya yang baik dan selalu berjumpa dengan penduduk kampung untuk berbual-bual. Perumitan. Pada waktu itu juga dikabarkan bahwa komunis kian bermaharajalela di seluruh negara sehingga darurat terpaksa diikhtiarkan. Komunis itu mengganas waktu itulah sehingga darurat diikhtiarkan. Pihak komunis tidak senang dengan Ahmad Mutawakil dan lantaran bersuara menentang mereka dan menggugat akan bertindak jika Ahmad Mutawakil tidak berhenti. Apakah Ahmad Mutawakil itu tergugat? Tidak. Klimaks atau puncak cerita, penduduk kampung kecoh dengan kehilangan Ahmad Mutawakil. Imam Ngahdraman bimbang dengan keselamatan anak angkatnya itu. Gerakan mencari dilakukan namun Ahmad Mutawakil tidak dijumpai. Termasuk Tuan Bud sendiri membantu orang kampung untuk mencari Ahmad Mutawakil ini. Akhirnya Ahmad Mutawakil muncul di pintu surau dalam keadaan cedera parah. Dia rebah lalu meninggal dunia di pangkuan Imam Ngahdraman. Dia meninggal.
Pelarayannya, negara pun merdeka. Keluarga Tuan Booth kembali ke England. Setahun selepas itu, Sandra kembali ke kampung itu lalu membuka kelas dan mengajar anak-anak kampung itu. Nah, sebenarnya Sandra ini dan Ahmad Mutawakil ini saling mempunyai rasa cinta. Nah, jadi Sandra ini teringat akan Ahmad Mutawakil, maka dia kembali di kampung itu. Teknik plot. Ada dialog antara Ahmad Mutawakil dan Sandra. Ahmad Mutawakil merasa terhutang budi atas kesudian Sandra mengajarnya menulis dan membaca. Teknik imbas kembali. Oke. Jadi penulis mengimbas kembali peristiwa kedatangan sebuah keluarga orang putih di kampungnya. Imbas muka. Oke. Penulis membayangkan ketiadaan Sandra, anak gadis Tuan Booth pada malam penyampaian pidato Ahmad Mutawakil di kampungnya yang berkemungkinan disebabkan oleh faktor kesehatan atau faktor merajuk. Ada juga teknik kejutan. Ini contohnya Ahmad Mutawakil tiba-tiba muncul dalam keadaan cedera parah di surau. Apa yang berlaku? Teknik monolog dalaman. Bercerita, bercakap sendiri dalam hati. Melahirkan rasa syukur dalam hatinya atas dua perkara walaupun ketika itu pun sedang menjajah negerinya. Teknik pemerin ini maksudnya dia huraikan. Penulis merehalkan keadaan Ahmad Mutawakil sewaktu muncul di depan surau secara tiba-tiba. Teknik suspense. Contohnya peristiwa kemarahan Jepun yang menyerang Tanda Melayu pada tahun 1991 telah menimbulkan tanda tanya kepada penjajah tentang nasib penduduk kampung di situ. Apa bezanya kejutan dengan suspense? Kejutan ini tiba-tiba berlaku, ya. Tiba-tiba berlaku suatu peristiwa berlaku, contoh Ahmad Mutawakil yang muncul tiba-tiba di depan pintu surau dalam keadaan cedera. Suspense ini pula ialah tanda tanya, apa yang akan berlaku selepas selepas suatu peristiwa. Contohnya Jepun marah menyerang tanah Melayu. Jadi itu menimbulkan tanda tanya apa nasib penduduk kampung penulis. Itu perbedaan antara suspense dan dengan kejutan. Yang satu ini berlaku pada masa itu, yang suspense ini kita tanya apa yang berlaku di masa hadapan. Watak Ahmad Mutawakil. Anak Wan Sadir, anak yatim. Anak angkat Ngah Deraman bekerja dengan Tuan Booth. Dia nasionalis yang aktif dalam parti. Ya. Punya kewibawan sangat berpengaruh dan dihormati penduduk kampung. Ketika berusia 24 tahun, dia sudah menjadi pemimpin nomor 2 panti peringkat daerah. Pemuda yang berani, seorang yang berbudi bahasa. Dan mati akibat ditembak komunis. Imam Ngah Deraman, imam surau di kampung, bapak angkat Ahmad Mutawakil. Dia seorang yang penyayang. Dia sayang Ahmad Mutawakil yang yatim piatu. Taat kepada agama, menunaikan sholat berjemaah dengan penduduk kampung. Dia seorang yang prihatin, setia sambil tahu pergerakan Ahmad Mutawakil. Sandra, anak gadis Tuan Booth. Bermata biru, berambut perang, fasih berbahasa Melayu. Tidak kedekut ilmu, dia mengajar Ahmad Mutawakil menulis, membaca, dan berbahasa Inggris. Dia mempunyai perasaan terhadap Ahmad Mutawakil. Dia kecewa apabila Ahmad Mutawakil jarang hadir ke majelis banglo bapaknya. Seorang yang prihatin ambil berat tentang kehilangan Ahmad Mutawakil. Dia membuka kelas mengajar anak-anak kampung selepas tahun negara mencapai kemerdekaan. Tuan Booth, seorang Inggris. Tuan punya estet getah, peramah, dan baik hati. Latar masa, zaman penjajahan. Penjajahan Inggris di tanah Melayu. Pendudukan Jepun di tanah Melayu, zaman darurat, dan zaman selepas merdeka. Ada juga berlaku pada waktu malam, peristiwa contohnya Imam Ngah Deraman dan Pengulu Ibrahim Sigap membincangkan berita yang disampaikan oleh Ahmad Mutawakil.
Ahmad Mutawakil menghembuskan nafasnya yang terakhir. Pada waktu malam, Ahmad Mutawakil ini mati. Tengah hari, waktu Ahmad Mutawakil tiba di kamp, tempat ada di surau, tempat menunaikan sholat oleh penduduk kampung, di Banglo, di mana Tuan Put tinggal di situ, di estate Ipmil dan estate Sungai Siput. 3 serangan berkembar yang mengorbankan 3 orang pengurus Inggris. Dan di England tempat asal keluarga Tuan Put. Latar masyarakat pula, masyarakat yang berbudi bahasa, contoh Tuan Put, mesra dan berbudi bahasa kepada penduduk kampung. Masyarakat petani yang menanam pisang, ubi kayu, keledek. Masyarakat yang taat kepada perintah agama, contohnya Imam Ngahdir Rahman dan penduduk kampung yang berjemaah, sholat berjemaah. Masyarakat yang kejam dan zalim, contohnya komunis lah. Oke, siapa yang menentang mereka, mereka akan bunuh. Masyarakat penaroka Inggris, Tuan Put lah ini. Masyarakat yang bekerja sama, contoh penduduk kampung dan Tuan Put kerjasama merda belukar untuk mencari Ahmad Mutawakil. Masyarakat yang cinta akan negara, contohnya Ahmad Mutawakil lah kalau ini. Dia punya semangat patriotisme yang tinggi untuk menentang penjajah. Gaya bahasa inversi, perlahan dan sangat renggas bunyinya. Inversi ini ialah terbalik, ayat yang terbalik. Sepatutnya bunyinya perlahan dan sangat rengsah. Rengas lah pula rengsah. Perlahan dan sangat rengsah bunyinya. Bunyinya perlahan dan sangat rengsah. Personifikasi, dataran itu dirobek peluru. Diratah dan dirobek peluru. Setiap mata kami yang hadir tetap liar menyelinap. Oke, suatu benda diberikan sifat hidup. Contoh, mata. Mata itu boleh hadir kah? Tapi diberi sifat manusia. Dia boleh hadir, liar, menyelinap. Boleh menyelinap ke mata ini? Tidak boleh, melainkan orang. Nah, jadi mata ini diberikan sifat manusia. Simili ini kalau ada perbandingan, contoh laksana, bagai, itu umpama. Kalau ada perkataan-perkataan perbandingan begitu, itu simili. Bahasa Arab, alhamdulillah. Sinkop, penyingkatan. Aku jadi ku. Tidak jadi tak. Kamu jadi mu. Hyperbola ini melampau-lampau. Kami masih keras membatu. Nyala semangat dalam bola matanya. Melampau kan? Keras macam batu kono. Lepas itu semangat itu macam dalam bola menyala dalam bola matanya. Ini perkataan yang melampau. Metafora, gabungan antara konkret dan abstrak. Contohnya, ambang ini kita tahu, macam ambang pintu itu. Maut ini kita tidak boleh nampak. Ambang, muka pintu itu kan. Kita dampakkan, maut ini kita tidak nampak. Bahang, kemerdekaan. Satu abstrak, satu konkret. Peribahasa, ada orang budi kita berbahasa, macam kera mendapat bunga. Ini adalah peribahasa. Nilai, ada keberanian. Ahmad Mutawakil berani menyampaikan pidato, walaupun dikecam orang Jepun. Bijak, Ahmad Mutawakil bijak menulis dan berbahasa Inggris. Hormat menghormati, Tuan Put menghormati penduduk kampung. Kesyukuran, penduduk kampung bersyukur karena kawasan mereka terpencil dan tidak menjadi sasaran peperangan. Kerajinan, penduduk kampung rajin mengusahakan tanaman tani, contoh pisang, ubi. Ketaatan, Imam Ngahdir Rahman, penghulu Ibrahim Sigap dan penduduk kampung seringkali menunaikan sholat berjamaah. Patriotisme, Ahmad Mutawakil berjiwa patriotik. Jadi pengajarannya, kita hendaklah mempunyai rasa cinta akan negara dan memastikan negara berada dalam keadaan aman dan merdeka. Contohnya Ahmad Mutawakil yang punya rasa cinta akan negara. Kita hendaklah saling menghormati. Oke, contohnya Ahmad Mutawakil dan penduduk kampung hidup dalam keadaan harmoni dan saling hormat menghormati.
Kita hendaklah menjaga tingkah laku untuk mempermainkan budi yang baik agar dihormati dan disenangi orang. Nah, contohnya Ahmad Mutawakil. Dia sentiasa menjaga tingkah laku, begitu juga dengan Tuan Bud. Kita hendaklah rajin menuntut ilmu supaya mendapat meningkatkan pengetahuan. Nah, Ahmad Mutawakil itu rajin menuntut ilmu. Saling bekerja sama dan mengerjakan sesuatu, contohnya penduduk kampung bekerja sama mencari Ahmad Mutawakil. Kita hendaklah sanggup berkorban demi memperjuangkan hak bangsa dan negara. Contohnya Ahmad Mutawakil sanggup berkorban untuk menuntut kemerdekaan. Baik, cikgu harap semua pelajar faham dan membaca semula nota ini supaya lebih faham. Sekiranya ada persoalan, boleh tanya cikgu di dalam grup nanti. Ya. Jadi sampai di sini saya kelas kita pada hari ini. Cikgu akan berikan latihan pengukuhan dan coba ulang kaji kupasan cerpen ini dengan lebih teliti. Baiklah, sampai berjumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar prosa tradisional, yaitu burung terbang dipipiskan lada. Baiklah, cikgu harap semua pelajar sudah membaca prosa ini seperti yang cikgu minta di dalam kelas tutorial kita sebelumnya. Baiklah, walaupun semua pelajar sudah membaca prosa tradisional ini secara keseluruhannya, namun cikgu minta supaya pelajar tetap membaca sinopsis yang cikgu berikan ini, sebab prosa tradisional ini menggunakan bahasa klasik, jadi cikgu risau sekiranya pelajar tidak dapat menangkap keseluruhan cerita daripada prosa ini. Jadi nanti jangan lupa baca sinopsis ini secara teliti ya, dan fahami jalan ceritanya, tidak panjang, pendek sahaja. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada tema. Tema untuk prosa burung terbang dipipiskan lada ini ialah kegairahan Siam menyerang Melaka tanpa menilai kelemahan diri sendiri dan menyiasat kekuatan pihak lawan terlebih dahulu sebelum mengatur serangan. Baiklah, seperti yang kita ketahui dalam cerita itu, Siam merupakan negara yang kuat pada masa tersebut, tetapi Melaka tidak mahu tunduk kepada mereka. Raja Siam pun sangat marah karena Melaka tidak mau tunduk, lalu menyuruh askarnya untuk menyerang Melaka. Tetapi serangan itu gagal. Nah, Siam tidak menyelidiki bahwa di Melaka itu terdapat banyak pembesar yang bijaksana, sehingga serangan Siam itu dapat dipatahkan. Baik, sekarang kita pergi kepada persoalan. Persoalan yang pertama ialah kebijaksanaan Tun Perak dalam mengatur strategi menghalang serangan dari Siam. Ya. Tun Perak membawa orang-orang Kelang bersama-sama anak dan istri untuk menaikkan semangat mereka berperang. Tun Perak juga mengikat puntung api pada pokok bakau, pokok nyiri dan pokok api-api di sepanjang pantai bagi menakutkan pihak musuh. Jadi dia bawa orang Kelang ini supaya bersemangat untuk berperang. Kemudian kebijaksanaan Tun Perak itu dia ikat api pada pokok-pokok ini supaya apabila askar Siam melihatnya bahwa begitu ramai, mereka anggap yang api itu ialah askar Melaka, orang-orang Melaka. Rupa-rupanya itu hanyalah api yang diikat pada pokok-pokok, sehingga askar Siam berundur karena takut. Yang kedua, persoalan tentang semangat tidak mudah berputus asa. Siap mengatur serangan ke atas Melaka sebanyak 3 kali, walaupun kesemua percobaan tersebut menemui kegagalan. Ya, 3 kali mereka menyerang, tidak putus asa Siam ini, tetapi semuanya gagal. Yang ketiga, kepentingan permufakatan antara pemimpin memperkukuh ketahanan negara. Perkukuh pertahanan negara. Konflik antara Tun Perak dengan Sri Naradiraja telah menyebabkan masyarakat berpecah yang boleh melemahkan kekuatan negara.
Ya, jadi ada dua pembesar yang setaraf pada waktu itu, Tun Perak dan Sri Naradiraja. Maka orang-orang Melaka pun terpecah kepada dua. Satu mengikuti Tun Perak, satu mengikuti Sri Naradiraja. Jadi perpecahan ini melemahkan kekuatan negara, tetapi kebijaksanaan Sultan Melaka telah menyatukan kedua-dua negara. Kedua-dua pembesar ini menjadi muafakat dan menjadikan Melaka sebuah negara yang sangat kuat. Persoalan yang keempat, perkawinan dapat mengeratkan hubungan persaudaraan. Contohnya, Sultan telah menjodohkan Tun Kudu, anak saudara Tun Perak, dengan Sri Naradiraja. Nah, perkawinan dapat mengeratkan hubungan persaudaraan. Mula-mula Tun Perak dan Sri Naradiraja ini bergaduh menyebabkan rakyat Melaka terpecah kepada dua. Nah, dengan kebijaksanaan Sultan, dia telah mengawinkan Tun Kudu, anak saudara Tun Perak ini, dengan Sri Naradiraja. Akhirnya, dua orang pembesar ini telah bermuafakat dan tidak bergaduh lagi. Yang kelima, tanggung jawab melaksanakan tugas masing-masing tanpa mencampuri urusan orang lain. Tun Perak meminta Sri Amirta tidak mencampuri urusannya dan mempersoalkan sesuatu tindakan yang diambil. Ya. Sri Amirta ini merupakan bentara yang bijaksana, berkata-kata, telah dilantik oleh Sultan Melaka. Nah, tetapi setelah Sri Amirta menyoal Tun Perak mengatakan jangan mencampuri urusannya atau mempersoalkan tindakan yang dia ambil. Keenam, merahasiakan sesuatu perkara bagi mengelakkan konflik dalam keluarga. Sri Naradiraja merahasiakan anak hasil hubungannya dengan Gundik bagi mengelakkan konflik dengan istrinya. Nah, Sri Naradiraja merahasiakan anak hasil hubungannya dengan Gundik supaya dia tidak bergaduh dengan istrinya. Dan yang ketujuh, unsur kesaktian dalam peperangan. Contohnya, Sidi Arab mempunyai kesaktian dalam ilmu memanah. Beliau telah memanah dari Melaka sehingga dapat membunuh Chow Pandan yang berada di benua Siam. Ya, Sri Saidi Arab ini seorang yang alim. Ya, dia ada banyak ilmu. Dia memanah dari Melaka. Tiba-tiba Chow Pandan yang berada jauh di Siam itu memegang dadanya dan mati. Sangat sakti ya. Sekarang plotnya permulaan persiapan rakyat Melaka menghadapi ancaman pertama daripada Siam. Perkembangan Sultan Muzaffar Shah di Melaka, pemerintahan Sultan Muzaffar Shah di Melaka dan kebijaksanaan Tun Perak dalam berbagai perkara. Mula-mula mereka diserang, bersedia, kemudian tindakan-tindakan Tun Perak dan Muzaffar Shah, Sultan Muzaffar Shah untuk memenangi perperangan. Terus itu ada konflik. Konfliknya Tun Perak dengan orang Kelang yang mengadu. Ya. Kemudian konflik yang kedua Tun Perak dengan Sri Naradiraja tidak sehaluan. Puncak ceritanya ialah Sultan menceraikan Tun Kudu untuk dikawinkan dengan Sri Naradiraja. Jika dia ceraikan Tun Kudu ini anak buah kepada Tun Perak, kemudian dikawinkan dengan Sri Naradiraja supaya Sri Naradiraja dan Tun Perak itu tidak bermusuhan lagi. Pelarian kemenangan Sultan Muzaffar Shah. Oke, dalam prosa ini terdapat beberapa watak. Yang pertama, Sultan Muzaffar Shah. Ini Sultan, dia pemerintahlah di Melaka. Tegas dalam mentadbir negerinya. Berpandangan jauh, melantik Tun Perak sebagai pembesar karena dapat melihat ciri-ciri kepimpinan dalam diri Tun Perak. Baginda adil dalam pemerintahannya, Baginda tidak terburu-buru dalam menjatuhkan hukuman apabila menerima aduan orang Kelang berkenan Tun Perak. Nah, orang Kelang itu kan menuduh Tun Perak, tetapi dia tidak terus menghukum Tun
perak, tetapi menyiasatnya terlebih dahulu. Jadi Baginda ini seorang yang adil. Baginda juga bijaksana. Baginda mengawinkan Tun Kudu dengan Sri Naradiraja bagi menyelesaikan perselisihan faham antara Sri Naradiraja dengan Tun Perak. Paduka Raja ini Tun Perak. Ya. Yang kedua Tun Perak, bendahara Paduka Raja. Tun Perak amanah menjalankan tugas. Setelah dia dituduh oleh orang Kelang itu, dia bilang dia sedia letakkan jabatannya sekiranya Sultan beranggapan beliau gagal melaksanakan tugasnya. Ya. Hal inilah yang menyebabkan Sultan Farsha sangat kagum dengan Tun Perak. Yang kedua, beliau taat akan raja. Setiap perintah yang dibuat oleh raja itu dia patuhi. Contohnya membuat persiapan untuk mengusir tentara Siam yang berada di Batu Bahat. Tun Perak juga bijaksana. Dia mengarahkan anak buahnya masang putung api pada setiap pokok bakau untuk memperdaya angkatan tentara Siam. Ramainya tentara Melaka. Rupa-rupanya itu cuma pokok bakau yang dipasang putung api. Yang keempat, beliau berhati-hati dan melakukan suatu tindakan. Tun Perak tidak terburu-buru menjawab pertanyaan Sri Amerta karena beliau berhati-hati dalam berbicara. Seterusnya Sri Naradiraja, beliau memegang jabatan sebagai penghulu bendahari. Sri Naradiraja takut akan istrinya. Beliau hanya mengakui Tun Nina sebagai anak selepas kematian istrinya. Tun Naradiraja ini tiada anak dengan istrinya, tetapi dia ada hubungan sulit dengan Gundik, ya. Dia ada hubungan sulit dengan Gundik dan sebenarnya dia ada anak yang bernama Tun Nina Madi. Sri Naradiraja sering berselisih pendapat dan tidak sepakat dengan Tun Perak. Dan yang terakhir, walaupun sudah tua, beliau berkawin dengan Tun Kudu, bekas istri Sultan Jafar Sayang, juga anak saudara Tun Perak. Latar. Untuk Tarmasa ini zaman Kesultanan Melayu Melaka. Pemerintahan Sultan Jafar Shah. Waktu malam, waktu Awidijo hendak menyerang Melaka dan berharap Tun Perak serta penduduk Melaka menyalakan puntung api. Untuk tempat satu di Melaka, istana pemerintahan Jafar Shah. Kedua di Kelang, tempat Tun Perak memerintah sebagai penghulu. Dia ini penghulu kepada orang-orang Kelang. Ketiga, Hulu Muar, tempat rotan mengikat barang dibuang oleh angkatan Siam. Batu Pahat, tempat orang Siam membuat perigi. Ada semua dalam cerita itu. Baik, masyarakat yang taat kepada pemerintah, pembesar dan rakyat taat kepada Baginda Sultan. Masyarakat yang bersatu, penduduk Melaka semua mempertahankan. Semua penduduk Melaka mempertahankan Melaka daripada serangan Siam. Masyarakat yang bijaksana, contohnya Tun Perak bijak mengatur strategi dalam menghadapi angkatan perang Siam. Yang keempat, masyarakat yang berani. Tun Umar berani menghadap dan menyerang beberapa buah perahu Siam. Yang kelima, masyarakat yang berilmu. Tuan Sidi Arab mempunyai ilmu tentang kemahiran memanah. Tuan Sidi Arab ini orang yang berilmu dan sakti. Gaya bahasa istana. Tuanku batik titah, ini bahasa istana. Penggandaan perahu kecil. Bahasa Arab Allah fil ini ialah tingkah laku. Bahasa klasik syahdan, hatta, simile, seperti saudara sejalan. Jadi ini perumpamaan. Simile ini ialah perumpamaan. Asal ada perkataan seperti umpama itu adalah simile. Sinkop atau singkatan ku, mu, tak. Aku jadi ku, kamu jadi mu, tidak jadi tak.
Nilai. Ada nilai keberanian. Tun Umar berani melanggar perahu Siam yang ingin menyerang Melaka. Nilai kebijaksanaan. Tun Perak bijak mengatur strategi untuk menghadapi serangan Siam. Keadilan. Sultan Muzaffar bertindak adil dan mendamaikan dua pembesar yang tidak sehaluan, yaitu Sri Naradiraja dan Tun Perak. Tanggung jawab. Semua pembesar dan rakyat Melaka bertanggung jawab mempertahankan negeri Melaka daripada serangan Siam. Rasional. Tun Perak memberi alasan yang rasional apabila diajukan soalan oleh Sri Amerta tentang aduan orang Kelang. Baik, pengajarannya, kita hendaklah menjalankan pemerintahan secara adil dan saksama. Contohnya Sultan Muzaffar Shah lah, dia adil dan saksama. Kedua, kita hendaklah berani menentang musuh atas prinsip kebenaran. Contohnya Sultan Muzaffar Shah dan para pembesar dan rakyat Melaka berani menentang musuh yang musuh itu mahu supaya mereka tunduk kepada mereka, tapi mereka ada prinsip dan kebenaran. Mereka tidak mau ditakluki oleh sesiapa. Kita sewajarnya bertindak rasional apabila menghadapi masalah. Sultan sangat rasional dan dia tidak terburu-buru, tetapi dia menyiasat dahulu sebelum mengambil tindakan. Kita mestilah menunaikan tanggung jawab yang diamanahkan dengan sebaik mungkin. Contohnya Tun Perak dan pembesar-pembesar yang lain serta rakyat menunaikan tanggung jawab yang disuruh oleh Sultan, yaitu mempertahankan Melaka daripada serangan Siam. Dan yang terakhir, kita mestilah mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara seperti yang dilakukan oleh Sultan Muzaffar Shah dan orang-orangnya. Baiklah, ini kupasan yang secara terperinci untuk prosa Burung Terbang Dipipiskan Lada. Jadi, Cikgu harap semua pelajar paham dengan penjelasan Cikgu. Dan sekiranya tidak paham, boleh bertanya kepada Cikgu atau baca nota ini dengan teliti. Oke, pelajar boleh print dan baca semula sambil mendengar penjelasan yang Cikgu sudah sampaikan. Baiklah, kelas kita sampai di sini sahaja. Kita akan sambung kelas